dan juga ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Jadi sebenarnya kita kena ada satu prinsip, setiap apa yang kita lakukan ini sebenarnya dia tidak habis di atas muka bumi ini. Dia akan dinilai dan dia akan dikira. Dan kita akan mendapat habuan atas apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Itu prinsip yang kita kena peganglah. Dalam surah Al-Jumu'ah, Qul, saya baca matan Arab dia supaya dia di situ ada dia punya emosi lah, membangkitkan semangat kita lah. Sebab bahasa Quran ni di bahasa yang ada kesan kepada emosi kita. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirru fa innahu mulaqikum. Katakanlah ya Muhammad, bagi tahu kepada semua manusia, innal maut, sesungguhnya kematian. Semua manusia ni yang makhluk yang bernama manusia yang bernyawa, termasuk binatang lah, semua itu akan menghadapi kematian. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, bagi tahu kepada semua manusia bahawa sesungguhnya innal mautal ladzi tafirru, sesungguhnya kematian yang kamu semua melarikan diri. Semua orang tak mau mati, takut mati kan, rasa tak puas nak hidup, betul tak Katun? Yang kamu melarikan diri daripadanya, minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan datang menemui kamu. Semua orang akan. Saya baru dapat WhatsApp daripada satu grup Darul Hadis lah, kalau kan salah seorang daripada, terkejutlah saya dapat WhatsApp tu, pelajar meninggal dunia, muda lagi, kita kata dalam belasan tahun dah meninggal. Saya ingatkan sebab sakit, aksiden. Jadi dia dah menghadapi kematian. Kita wallahualam kita tidak tahu. Sebab itulah masa yang Tuhan bagi kepada kita ni, semua orang ni dia ada masa-masa tertentu. Ada yang sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada yang 30 tahun. Tak apalah. Tapi kita kena cuba supaya masa yang Tuhan bagi ni kita semaksimum mungkin untuk buat kebaikan. Baik, ayat tadi. Kematian yang kamu larikan diri daripadanya, mulaqikum, pasti semua orang, pasti kamu semua akan menemui kematian. Dia akan datang, malaikat maut akan datang. Tak boleh lari dah. Bila kita mati, summa turaddu, kemudian kamu semua turaddu, akan kembali kepada siapa? Alimul ghaib. Dialah Tuhan yang maha mengetahui. Alim, maha mengetahui. Al-ghaib, perkara yang ghaib, yang kita tak nampak. Yang kita, pahala, dosa, neraka, syurga, semua kita tak nampak. Tapi dialah Tuhan yang maha mengetahui. Alimul ghaib wasyahadah, dia maha mengetahui perkara yang ghaib, yang kita tak nampak, dan perkara yang nyata, yang semua kita nampak hari ini. Semua ini dalam ilmu Tuhan. Maksud dia, Tuhan tak mengetahui apa yang kita buat, hatta apa yang terdetik di dalam hati kita, lintasan hati kita. Niat nak buat baik, Tuhan kata dalam hadis sahih, wahai malaikat, tuliskan kepadanya satu kebaikan bila dia berniat nak buat baik. Betul tak? Kalau dia memang berniat buat baik dan melakukan, Tuhan kata kepada malaikat, tuliskan kepadanya, lipat gandakan pahala minimum 10 kali. Tuhan maha kaya, dia bagi, bukan dapat satu pahala, lipat gandakan minimum 10, mungkin boleh sampai kepada 700 kali ganda. Jadi dalam ayat tersebut, summa turaddu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang maha mengetahui, alim, yang ghaib dan yang juga yang nyata, wasyahadah, fayunabbiukum. Ini poin saya kat sini sebenarnya. Fayunabbiukum, dan kamu akan diceritakan balik, naba, akan diberitahu kepada kamu, fayunabbiukum. Allah Ta'ala kata apa? Akan diberitahukan kepada kamu sekalian, wahai manusia, bima kuntum ta'malun, terhadap apa-apa pekerjaan, amalan, perbuatan yang kamu lakukan waktu kat dunia. Betul? Maknanya setiap apa yang kita buat ini,
Tuhan kata akan diceritakan balik, akan dipaparkan balik, dilayarkan balik. Hari ini kamu berada di mana? Kamu buat apa? Kamu buat, orang kata, buat baik kepada sesama manusia. Okey, dapat pahala. Kamu menipu, kamu merompak, kamu mencuri, buat benda yang Tuhan tak suka, akan ditulis sebagai dosa. Bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kamu lakukan. Sebab itulah kita bersyukurlah. Sebenarnya poin di sini kita kena sentiasa wujud dalam hati kita perasaan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memilih kita dalam ramai-ramai jutaan ataupun ribuan manusia ni. Kitalah antara golongan yang dipilih oleh Tuhan untuk, orang kata, sentiasa berada di atas kebaikan. Salah satunya petang ni lah. Sebab itu saya kata apa yang kita lakukan ni tidak sia-sia. Tak berakhir di sini. Dia ada kiraan di sana. Kalau kita pegang prinsip ini, insya-Allah, saya rasa insya-Allah kita akan puas hati apa yang kita telah lakukan esok. Sebagai satu contoh lah, saya nak share di sinilah sebelum saya bahas dengan topik yang diberi amanah kepada saya. Tak apa, ini pun dalam skop yang topik tersebut jugalah. Dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi kata ad-dunya mal'unah. Dunia itu terkutuk. Mal'unum ma fiha, dan terkutuklah segala apa yang ada dalam dunia tersebut. Semualah. Seolah gitulah dia punya ayat. Orang kata ayat suspend. Illa, melainkan Tuhan kata. Melainkan Nabi kata. Semua terkutuk. Dunia terkutuk. Semua. Segala makhluk semua terkutuk. Illa, melainkan 4 golongan. Pertama, zikrullah Ta'ala, yang sentiasa dalam hati dia ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Sentiasa. Kemana kita pergi? Kalau kita pegang prinsip ini, sebab itulah prinsip rukun negara, mesti semua penduduk negara Malaysia ni mesti percaya kepada Tuhan. Bagi orang Islam, Tuhan dia Allah. Tadi prinsip mesti percaya kepada Tuhan. Kena ada sifat ketuhanan dalam hati kita. Jadi dalam hadis ni Nabi kata apa? Orang yang tidak akan terkutuk, pertama, dalam hati dia sentiasa ingat kepada Tuhan. Wa ma wala, sentiasa melakukan amal-amal kebaikan. Panjang kalau nak cerita amal kebaikan ni, tak apa, nanti kita akan bahas. Yang ketiga, orang yang tidak akan terkutuk, wa aliman. Ni yang poin pertama ni lah. Iaitu orang yang menyampaikan ilmu. Share ilmu. Hari ni saya lah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, di kalangan doktor JP yang pergi ke sekolah, pergi ke mana-mana tempat public, bagi ceramah, bagi syarahan pasal berkaitan dengan kesihatan pergigian, termasuk dalam hadis ini, dia tidak akan rugi. Sebab itu saya kata benda yang kita buat ni bukan berakhir di atas dunia, dia ada kiraan di sana. Dalam surah Yasin sebutkan inna nuhil mauta, sesungguhnya kami, yakni Allah, nuhil mauta, menghidupkan mayat-mayat. Esok kita akan hidupkan balik. Wa naktubu ma, dan kami inilah, kata Allah menyuruh para malaikatnya menulis. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, apa yang dilakukan oleh manusia itu. Kami, kata Allah, menulis. Para malaikat lah, tulis. Setiap apa yang kita lakukan ditulis. Termasuklah asar. Asar maksud tinggalan-tinggalan kita. Contoh ilmu yang siapa-siapa sampaikan, termasuk saya, tentang amal. Nanti bila tuan-tuan para hadirin amal, bukan saja orang yang beramal tu dapat pahala, saya juga akan dapat pahala sebab saya menyampaikan ilmu. Dia tak akan rugi. Okey. Kemudian maknanya ini kelebihan orang menyampaikan ilmu lah. Dan yang keempat, Nabi kata wa muta'alliman, iaitu orang yang belajar. Jadi hanya 4 ni saja orang yang tidak akan rugi. Pertama, orang yang sentiasa ingat Tuhan. Yang kedua, sentiasa melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, orang yang sentiasa menyampaikan ilmu, share ilmu. Sebab itu tuan, para sahabat yang pergi ke sekolah tu, jangan rasa benda tu terpaksa. Tak, buat dengan suci hati. Oh, sebab ini adalah perintah dari agama. Kena sampaikan, share. Apatah lagi ilmu yang kita sampaikan itu, saya selalu sebut, sangat bertepatan dengan kehendak
Al-Quran dan juga sunnah. Memang sunnah Nabi sangat menitik beratkan tentang aspek wisata pergian. Dan yang keempat, siapa mereka? Iaitu orang yang belajar. Baik. Jadi, para hadirin sahabat sekalian, kita ni selalu saya sebut, kalau saya ceramah mana-mana, gambar ni saya tak akan lupa lah. Sebab nak remind, manusia ni sifat dia pelupa. Al-insan, kata para ulama, terbit dari perkataan nasya. An-nas, al-insan, kata akar dia nasya, iaitu pelupa. Sebab itu kita sentiasa perlu diperingatkan, di-CDE-kan, dikursuskan, diberi peringatan dan sebagainya. Sebab sifat manusia pelupa. Sentiasa perlu diperingatkan. Tuhan kata apa? Sesungguhnya laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita kena mindset dalam minda kita bahawa kita ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling baik. Dia punya bentuk kejadian. Tidak ada ciptaan yang paling mulia, paling hebat, paling baik melainkan manusia. Kita lah. Jadi sebab itulah kita kena, orang kata apa, balik kepada asalnya, kita kena kembali kepada Tuhan. Dan sifat pertama yang perlu ada dalam hati kita, kita kena bersyukur. Sebab kita manusia, insan yang paling baik. Dan ayat syukur ni diulang banyak kali dalam Al-Quran. Sebab itulah kita kena renung sebelum kita tidur. Dalam ramai-ramai manusia ni, berapa orang saja yang ada pekerjaan zaman Covid, PKP ni kan, yang betul-betul kita kata kalau dia duduk di sektor swasta ni, dia tak apa nak stabil. Tapi kalau kita berada di kerajaan ni, alhamdulillah, jaminan lah kita katakan, dengan gaji yang tetap, dengan ada allowance dan sebagainya. Hanya bukan 1.6 juta penduduk negara kita yang terpilih menjadi penjawat awam. Yang bekerja di sektor KKM bukan 200,000 orang. Dan yang bekerja di sektor JKN bukan dalam 15,000 orang. Dan yang berada di pergikan Kedah tu bukan dalam 1,000 orang, lebih sikit saja. So inilah kita. Kita ni adalah sebahagian daripada 1,000 orang penduduk negeri Kedah yang terpilih untuk bertugas di sektor pergigian. Sebab itulah kita ni sebenarnya kena sentiasa ambil peluang. Bila kita dah berada di tempat ini, sebenarnya kalau kita renung, kalau kita fikir balik, kita diberi peluang yang cukup luas. Dan kita ambil peluang tersebut, dan insya-Allah bila kita balik nanti, summa turaddu, bila kemudian kamu akan dikembalikan kepada siapa? Ila alimul ghaib, kepada Tuhan. Dalam keadaan dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, sampai habis ayat terakhir tu, saya nak share ayat terakhir. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datangnya satu suara, sebenarnya kiamat lah. Kiamat ni digambarkan dengan macam-macam nama. Dan salah satu namanya as-sakhah, tempikan. Macam kita kata guruh lah, yang begitu dahsyat. Kalau kita dengar bunyi guruh pun dah takut tu, Tun. Dentum sana, dentum takut. Bayangkan dalam ayat lain, kiamat tu digambarkan izas sama'u syaqqat, apabila langit itu terbelah. Kemudian pula digambarkan gunung itu diangkat. Tuhan kata dahsyatnya sampai gunung itu menjadi seperti debu-debu yang berterbangan. Dalam ayat ini Tuhan kata fa iza ja'atis sakhah, maka apabila datangnya satu tempikan suara yang dahsyat. Allahu akbar, menakutkan. Kalau boleh bagi yang muslim lah, kalau baca Quran kena tengok terjemahan dia, baru dia akan ada kesan. Kalau tak tengok, sekadar seronok je lah, tak sampai kepada objektif dia, kesan kepada hati. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari yang mana seseorang itu akan melarikan diri daripada saudara maranya. Wa ummihi wa abi, seseorang akan melarikan diri daripada ibu dan ayahnya dan juga anak-anaknya. Wa ummihi wa sahibatihi wa bani, isteri yang dia sayang pun tinggal. Likulli ri'im minhum
yauma idzin sya'nu yughni. Tuhan kata pada hari itu setiap orang panglima sibuk dengan urusan masing-masing. Engkau, aku. Masing-masing tak boleh nak tolong sama-sama. Melainkan amalan yang dia bawa waktu dekat dunia. Melainkan peluang, nyawa, masa, umur yang Tuhan bagi tu digunakan untuk kebaikan. Buatlah. Ibadat ni jangan salah faham. Tak semestinya baca Quran, sembahyang, zikir. No. Dia luas. Kalau kita faham konsep ibadah ni, insya-Allah kita tahu di mana waktu ketika prioriti apa patut buat. Okey. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu manusia akan sibuk dengan urusan masing-masing. Allahu akbar. Digambarkan dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Tirmizi, ada yang ialah kalau orang yang banyak dosa dia akan berpeluh sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada. Masing-masing lah. Tapi ada golongan-golongan yang mendapat naungan lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala, berada di tempat yang teduh, yang sejuk, yang aman, yang damai. Kita harap gitulah. Macam mana cara dia? Nanti saya akan share. Jadi Tuhan kata sambungan ayat tadi, boleh rujuk surah Abasa nanti. Wujuhu yauma idzin musfirah. Tu nah. Ada wajah-wajah pada hari itu, wajah mereka berseri-seri. Kita nak yang ni lah. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa, riang gembira. Dhahik, muka. Penting tak muka? Penting. Kalau kita study, saya pun plan nak buat buku lah kaitan Quran dan Sunnah based on muka dan mulut dan lidah. Banyak. Semua saya tak ada masa lagi. Saya nak kumpul hadis-hadis, saya masukkan hubung kait antara peranan muka, lidah, wajah ni dengan Quran dan Sunnah. Hubung kait. Ini salah satu ayat ni. Dhahikatu, mereka itu akan tertawa. Salah satu orang kata dalam makhluk Allah yang paling ahsan, paling mulia fi ahsani taqwim, manusia lah. Salah satu yang makhluk lain tak boleh buat, kita saja boleh buat. Apa dia? Menunjukkan mimik muka. Betul tak? Pernah kita tengok lembu kita nampak dia macam gembira sangat, sedih tak boleh. Harimau tak boleh. Melainkan manusia sahaja yang boleh menunjukkan mimik muka dia. Nak tertawa ke, nak senyum ke, nak sedih ke, nak riang gembira, manusia. Itu kelebihan manusia. Banyak kalau kita nak bahas. Dari segi manusia boleh bersuara, boleh mengeluarkan suara dengan bahasa yang macam-macam. Dialek Cina, Melayu, India. Itu satu yang keajaiban manusia. Tapi saya nak cerita ayat ni. Pada hari itu, ada golongan-golongan manusia yang bermukanya berseri-seri, riang gembira, tertawa. Sebab apa? Waktu kat dunia dulu, dia mengambil peluang, opportunity. Itu poin dia. Jadi sekarang ni kita ni, bagi saya lah, peluang yang cukup banyak yang dibentangkan kepada kita, sama ada kita nak ambil atau tak nak ambil, itu saja. Tapi kalau kita ukur mengikut neraca, bagi orang Islam, Quran dan Sunnah lah. Bagi orang bukan Islam, mungkin dia ada pegangan kitab dia sekata. Tapi bagi orang Islam, yang Nabi sebut secara jelas dalam hadis sahih, dan hadis riwayat Al-Imam Ahmad, inni taraktu fikum amrayni, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu sekalian. Nabi kata pada para sahabat, amrayni, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, tidaklah kamu tidaklah kamu ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadah. Tidaklah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara ini, melainkan kalau kamu berpegang kepada kedua-duanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat abada, buat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah, Quran. Kita kaji, kita baca bukan saja untuk ditilawah, dilagukan dengan taranum baik, itu sedapnya. Qari itu baca lagu Hijaz, lagu Nahwan, Siqah, lagu apa lagi, Rash, sedapnya. Tapi tak faham, rugi. Sebenarnya Quran itu sebenarnya untuk kita tadabbur. Dia tadabbaru ayatih, Tuhan kata. Untuk ditadabur ayat-ayat itu. Kita ambil pengajaran, kita study apa pengajaran kita boleh ambil. Supaya aku menjadi manusia yang terbaik. Quran suruh kita buat apa, Quran suruh kita hormat jiran,
nombor satu ibu bapa, jiran-jiran, kawan-kawan, tak kira siapa. Janji manusia. Tak kira bangsa apa, Melayu ke, Cina ke, India ke, Quran suruh kita ahsan, buat baik. Ini ajaran, ini perintah. Jadi apa namanya? Kat mana? Saya dah lupa. Jadi apa ni maksudnya? Peluang yang sentiasa dibentangkan kepada kita, kita kena ambil. Sebab apa nanti? Kita akan menyesal. Menyesal. Dalam surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Seandainya engkau melihat pada saat itu, pada ketika itu, di akhirat kelak ni, saya cerita akhirat. Orang-orang yang berdosa, hidup dia penuh dengan buat jahat, tak ambil peluang, biar masa berlalu begitu saja, sehingga bila ditimbang amalan, berat amal jahat dia, amal kebaikan dia ringan. Fa amman, macam mana ayat tu, apa ni, fa amman uti kita, saya lupa ayat dia, apa ni, adapun orang-orang yang khafat mawazinu, adapun orang yang khafat, ringan amal kebaikan, bila ditimbang so ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Tapi kalau orang yang fakulat, berat amal kebaikan dia, banyak pahala dia, selalu buat baik, selalu tolong orang, selalu bantu orang, selalu menyenangkan orang lain, bersedia untuk membantu, bersedia untuk memberi yang terbaik kepada siapa saja, komunikasi. Ini peluang ni. Dia akan mendapat, Tuhan kata apa? Fa ummuhu, apa ni? Wa amma fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aishatir radiyah, maka untuknya kehidupan yang diradai itu syurga. Jadi ambillah peluang, opportunity yang sentiasa terbentang di hadapan kita, daripada pukul 8 sampai pukul 9. Sebab itu ilmu penting, tuan-tuan. Bila kita ada ilmu, kita tahu apa yang aku boleh buat, apa peluang-peluang hari ini yang aku boleh ambil supaya insya-Allah besok aku akan jadi orang yang kaya pahala. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang berat apa ni, pahala dia, kita nak itulah peluang. Sebab saya bagi satu contoh. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani, Nabi kata apa? Wa ahabbul a'mali ilallah, perbuatan yang Tuhan suka sangat hamba-hamba dia lakukan. Pegang di sini. Alimah, betul dah? Saya nampak dia mudu yang dalam ni saya tak nampak. Apa dia? Wa habbul a'mali ilallah, perbuatan yang Tuhan suka sangat. Jadi kita ni sebenarnya kalau nak disayangi oleh Tuhan, buatlah, carilah apa yang Tuhan suka. Ini salah satunya ni. Apa dia? Sururun tudkhilhu ala nas. Perbuatan yang menggembirakan manusia lain. Boleh, Tun? Buatlah apa saja. Ini bukan dalam konteks dengan pesakit saja. Saya rasa sepatutnya tajuk ni kita letak komunikasi berkesan dengan sesama manusia. Tak kira dia siapa. Tak kira dia pesakit ke, tak kira dia kawan ke, tak kira dia isteri ke, anak-anak ke, tak kira dia jiran ke, semua termasuk dalam skop ini. Buat sesuatu, boleh janji semua. Janji tu dah. Buat sesuatu, amalan, perbuatan, ambil peluang. Apa yang peluang hari ni saya boleh lakukan, saya dapat, supaya ending dia bila saya buat, dia akan gembira. Sama ada kita, mungkin kita tidak bersedia, tapi tak apa, demi menyahut hajat dia. Saya ikutkan minta, wallahi saya tak prepare sebab saya tengah sibuk ni. Tulian tengah prepare untuk apa ni, seminar guru-guru tadika dengan Dr. Amalina kan. Tahun ni dah lama kita tak buat. Tahun ni kita buat memang dahsyat lah. Sampai dekat 160 orang lebih
peserta seminar. Bukan senang tu nak kontak sana, kontak sini, kontak nak atur. Terima kasih Dr. Amrina. Kita satu tim lah. Masih sama ni tengah ada besok nak pergi Langkawi, ada agenda dengan UCAT pula. Pup, Dr. Fiza suruh. Dr. Fadil boleh tak? Allah Akbar. Apalah, bismillah lah. Niat untuk mengembirakan Dr. Fiza. Itu niat saya. Moga-moga Allah terima amalan ni. Wah, saya ni banyak salah, banyak dosa kan. Jadi kita carilah peluang-peluang. Saya ni bangun malam pun jarang, puasa pun malas. Dia kata, Dr. puasa, saya memang jadi malas puasa. Saya nak cari peluang amalan cara ni lah. Kan? Nak baca Quran pun tak sempat, nak buat semayang banyak pun tak ada masa. Balik lambat sampai rumah pukul 9, pukul 7 lebih dah keluar kan. Memang tak sempat. Buat yang basic-basic saja. Yang asal-asal je. Jadi, apa dia? Amalan, perbuatan yang akan ending dia menggembirakan orang lain. Yang kedua, takshifu anhu kurbah. Melakukan sesuatu perkara yang akan dapat menghilangkan, membuang kesulitan. Satu orang tu ada masalah, dia cerita macam-macam masalah, cerita, dan kita pun tolong dia. Termasuklah. Jadi, apa yang Tuhan bentangkan kepada kita setiap hari? Pesakitlah. Betul Kak Tun? Pesakit yang datang kepada kita sebenarnya adalah peluang. Opportunity untuk kita ikut apa yang Nabi suruh tadi. Ini Nabi suruh. Hadis sahih. Riwayat Al-Imam At-Tabrani. Saya rujuk pada kitab yang dikarang oleh Dr. Fadlan Osman. Amalan kecil sedikit tapi pahala dia berlipat-lipat kali ganda. Ini antaranya. Hadis yang dibawa, ini hadis nombor tak salah saya hadis nombor 58, minta maaf, hadis nombor 58 dalam kitab tersebut. Jadi perbuatan yang menghilangkan kesulitan, kesukaran orang lain. Of course, pesakit yang datang ke klinik itu tidak lain tidak bukan mereka datang sebab ada masalah. Betul tak? Siapa boleh respon? Ada hadiah. Dan yang online. Tu nak jawab dah? Masalah. Melainkan dia datang mesti dengan masalah. Masalah pergigian lah. Kalau di perubatan lah. Tapi kita di bidang kita. Gigi berlubang lah. Nak buat denture lah. Kan? Gusi lah. Macam-macam lah. Masalah yang diorang hadapi. Melainkan dia datang dengan satu hajat, satu masalah, satu keinginan, satu harapan, lalu kita melakukan dengan yang sebaik-baiknya sehingga dia keluar daripada klinik kita dalam keadaan gembira. Rasa-rasa kita ni begitu saja ke malaikat tak catat, dan kita akan termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Nabi tadi, iaitu manusia yang mana dia telah menghidupkan apa yang Nabi sebut tadi. Jadilah dia telah melakukan amalan yang sangat disukai oleh Tuhan. Rasa-rasanya kita ni rugi, beruntung ke tak beruntung? Tolong jawab. Siapa boleh jawab? Beruntung. Sebab itu saya kata kita sangat beruntung. Allahu Akbar. Bayangkan dalam satu hadis, sambungan hadis tu panjang sebenarnya. Saya nak ambil rangkap-rangkap tertentu. Nabi kata, ini hadis sahih. Wali'an amshi ma'a akhi fi hajatan ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Perbuatan aku, kata Nabi, menemani seorang kawan, saudara, tak kisahlah, siapa-siapa lah. Kita niat. Aku buat ni sebab aku pernah dengar Nabi sebut. Perbuatan aku, kata Nabi, keluar teman saudaraku untuk tunaikan fi hajatan, satu hajat. Bukan hajatan ini, bukan dua. Bukannya hajat, satu saja. Tak ada teman. Ahabbu ilayya, kata Nabi, lebih aku suka aku keluar tunaikan hajat dia daripada takifa, aku duduk dalam masjid aku, Masjid Nabawi tu pahalanya besar, ibadat besar sangat. Tapi perbuatan aku keluar untuk teman saudara aku untuk tunaikan satu hajat dia, tunaikan hajat dia, isu dia, lebih aku suka duduk dalam masjid aku beribadat selama syahrah, sebulan. Allahu Akbar. Bukan sehari. Betul tak?
Bukan 2 hari. Berapa? Sebulan. Ini peluang kita sebenarnya. Jadi sebenarnya kita dibentang dengan begitu banyak peluang. Sakit datang dengan hajat, dengan harapan, dengan kehendak. Betul tak? Itu dalam konteks pesakit. Dalam konteks sesama kita. Dr. Izana minta kita buat ni. Dia mestilah dia nak kita buat dengan harapan dia, hajat dia, kita kata. Dalam masa sama bila kita siap buat, dia rasa gembira tak? Gembira. Matron ke, sister ke, Dr. Fiza ke, siapa sajalah. Sesama kita lah. Kita ni sebenarnya teamwork. Saling memerlukan di antara satu sama lain. Staf bawahan perlukan kepada pegawai atasan. Pegawai atasan perlukan kepada pegawai, pada orang bawahan. Saling memerlukan, saling berlumba-lumba. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Tuhan suruh, dan bersegeralah kamu dan berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan Tuhan. Pahala. Ini peluang. Sebab itulah ambillah peluang yang ada di depan mata kita. Sebab itulah baru-baru ni Datuk pengarah JKN lah, Dr. Osman. Hari tu dia datang ke Bandar Baru, saya buat presentation lah based on pencapaian daerah Bandar Baru, dan tapi saya selit dengan Quran dan Sunnah dan hadis dan sebagainya. Akhirnya dia bisik kat saya, Dr. Fadil, boleh tak apa yang sebut tadi you tulis balik? Dia nak, dia kata, dia berminat. Benar, dia minta saya buat satu artikel lah berkaitan dengan pekerjaan ini merupakan satu ibadah. Saya pun alhamdulillah saya siap artikel itu, saya bagi kat dia. Salah satu yang saya share, yang saya boleh share dengan sini juga dengan para sahabat sekalian, dengan kawan-kawan semula. Saya kata rebranding. Word, the power of word. Perkataan ni dia ada power tau. Dia ada feeling. Macam kita dengan isteri lah, dengan hubungan suami isteri ya. Hubungan dengan yang suami dengan isteri dengan suami sangat penting. Benda-benda yang kita rasa macam tak ada apa-apa, kecil kan. Itulah komunikasi. Komunikasi berkesan dengan isteri. Kena ada juga. Sebab itu satu tuntutan. Nabi suruh berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada isteri. Siapa yang tak buat baik dengan isteri dia, maka dia bukan dari kalangan kami. Orang lelaki ingatlah, kena sentiasa jaga kebaikan isteri. Jadi, the power of perkataan. Orang kata sentence ke ataupun ayat ke, dia ada power. Benda itu kecil, contohlah saya kata, dengan hubungan komunikasi dengan isteri kan, saya masuk sekali. Pentingnya ucapan-ucapan I love you. Betul. Benda tu kita nampak simple lah. Tak. I miss you. Isteri kita walaupun dah masuk umur 50 ke 60 tak apa. I miss you, I love you, I sayang you, pegang dia, sentuh dia. Betul ni. Peluk dia. Yes, benda tu wajib. Benda tu memang satu keperluan dalam hubungan komunikasi. Okey, baik. Saya nak cerita tentang perkataan tadilah yang saya share dengan Dr. Osman tersebut. Istilah. Kita kata pesakit. Pesakit datang ke klinik, dia perkataan tu kalau kita ubah sikit, dia akan jadi emosi dia lain sikit. Apa dia? Kita kena faham sebenarnya siapa saja yang datang ke tempat kita berada di satu tempat kan, kalau kat rumah kan, kat rumah. Yang datang tu kita panggil mereka sebagai apa? Tetamu. Boleh tak kita dalam mind setting kita, memang kita pesakit, tapi dalam mind setting kita, setiap orang yang datang ke klinik kita, kita anggaplah dalam mind setting kita mereka sebagai tetamu. Ad-dhaifah dalam istilah bahasa Arab dia. Sebab dia ada hadis. Panduan kita itu kata tadi. Panduan kita Quran dan Sunnah. Wa ma ataakumur rasul. Dan apa yang datang daripada Rasul itu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan, yang diucapkan, dilafazkan, fakhuzu wa ma ataakumur rasul fakhuzu, maka kau ambillah, amalkanlah, praktikkan. Nabi suruh apa? Salah satu ni tadi. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman dengan Tuhan itu Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifah. Hadis tu banyaklah, tapi saya ambil rangkap tu saja. Maka ni arahan ni, perintah ni, amar ni, falyukrim dhaifah,
Halimah? Maka hendaklah, Nabi suruh tu. Beriman dengan Nabi tak? Beriman. Nabi suruh. Abul masuk Ukraine, hendaklah kita memuliakan tetamu. Okey, jelas? Betul? Pesakit itu dari sudut kehendak Nabi, mereka wajib dimuliakan. Kalau ikutkan. Nak syurga ke? Nak syurga ke nak neraka? Semua orang nak syurga kan? Ni salah satu jalan opportunity. Pesakit itu dalam mind setting kita, kita anggaplah mereka sebagai al-dhaifah, mereka adalah tetamu. Bila taraf tetamu, kita kena ingat mereka perlu dimuliakan. Boleh? Muliakan mereka. Ini perintah. Macam mana nak muliakan mereka? The first thing, mimik muka kita. Itulah komunikasi. Betul tak? Tunjukkan bahawa kita ini memang suka dia datang ke klinik. Wajah tu penting tuan-tuan. Ni bahasa badan. Sebab manusia ni kan fi ahsani taqwim. Dia orang kata Allah ciptakan dengan satu, tak ada makhluk yang boleh macam manusia lah. Dia punya, orang kata dia boleh buat macam-macam. Tunjukkan. Sebab kadang-kadang orang boleh nampak betul tak muka kita, muka benci ke, muka suka, orang boleh nampak. Macam kita dengan suami isteri tahu, ni suami aku marah aku ni, ni isteri aku marah ni. Dia nampak muncul je, diam je. Orang tahu. Mimik muka, komunikasi. Hargai mereka. Ucapan. Tuhan bagi kita mulut. Tuhan bagi kita lidah. Ucapan. Hadis sahih riwayat al-Imam Bukhari. Apa kata Nabi? May yaqmamli Halimah ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi aqmam lahu jannah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Siapakah Nabi kata yang boleh menjamin, dia boleh jamin untuk jaga dua rahang dia. Itu kataan gigi tu, berkaitan dengan muka lagi. Ini hadis. Banyak sebenarnya saya jumpa. Semua saya tak ada masa. Siapa yang boleh jamin dia akan jaga dua rahang dia. Maksud dia mulut dia lah. Jaga lidah dia, jaga maksud dia percakapan dia lah. Dia boleh jamin cakap yang elok-elok saja, cakap yang baik-baik saja, percakapan yang menyenangkan orang lain. Apa khabar Pak Cik? Sihat Pak Cik? Silakan duduk. Sebab itu saya pernah syorkanlah, kalau bolehlah kita ni kena ada kursus. Kursus apa? Kepelbagaian bahasa. Saya nak cadangkan berarti sana. Kalau kita jumpa orang pesakit Cina, cakap dalam bahasa dia. Walaupun kita orang Melayu. Kalau kita translate, apa khabar anti, sihat nanti, silakan duduk. Terima kasih datang ke klinik kami. Sebab mereka sebenarnya membuka ruang kepada kita untuk buat baik. Tuhan suruh buat baik tak kira siapa saja. Tak mak ada you Melayu ke, you Cina ke, you India ke, you Mak Saleh ke, Negro ke. Bila dia manusia, wajib atas semua orang buat baik. Itu perintah. Pak Nabi sebut dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi kata bila Nabi ditanya oleh sahabat, "Ayyul Islam khair?" Apakah ciri-ciri Islam yang baik? Apa Nabi jawab? Tut'imut ta'am. Bagi makan. Wa taqra'us salam. Hormat. Dia tak sebut mesti spesifik orang Islam. Tak kira siapa saja. Sama ada dia Islam, bukan Islam, dalam konteks Melayu atau bukan Melayu, wajib kita beri kegembiraan. Macam tadi turunkan jasa lah. Dalam konteks makanlah. Hormat. Jadi dengan sebab itulah para hadirin sekalian, bahawa komunikasi kita tunjukkan memang kita suka sangat mereka ini. Itu siapa? Tetamu. Ingatlah, kalau kita setting dalam minda kita mereka ni adalah tetamu, bila tetamu tu kita akan teringat kata Nabi, yukrim dhaifah, tetamu mesti dimuliakan. Buatlah cara macam mana, ini skill masing-masing lah. Benda ni orang kata by time you belajar, you cuba, you develop, insya-Allah. Salah satu cara saya nak share. Okay? Macam mana you memuliakan pesakit yang datang ke klinik you? Macam mana cara? Bahasa badan you sendiri.
yang you boleh terjemahkan semasa you run you punya probe, you punya mirror. Ya. Pesakit tahu. Psikologi. Doktor ni sebenarnya kan nak cek sangat pun. Sherlock pun lebih kurang kasar. Tapi dia boleh tahu sebenarnya doktor ni memang ikhlas. Memang doktor ni sangat baik hati. Cara dia letakkan mirror, betul? Cara dia run mirror letak kat bibir tu, Allah lembutnya. Doktor ni kalau boleh jadi menantu akulah. Betul. Tak, kita buat daripada hati, insya-Allah. Saya yakin boleh. Cara you letak para hadirin sekalian, para pegawai, jururawat kan. Saya tak tahu siapa di sini kan. Kalau tahu siapa saya nak sebut nama diorang. Cara you meletakkan mirror itu sendiri sebagai contoh lah. Itulah menggambarkan who you are. Betul tak? Menggambarkan hati kecil you, sanubari you, keikhlasan you, hati you yang penuh dengan bunga-bunga. Betul tak? Penuh dengan warna-warni. Hati yang you yang ada wangi-wangian. Hati you. Cara tu. Ataupun hati you ni sebenarnya penuh dengan kesumat. Penuh dengan macam-macam yang tak elok. Yang kita kata sebagai sifat mazmumah. Tak mau. Kita nak yang baik. Mahmudah. Yang barulah esok insya-Allah. Walaupun kita kata amal tu kita nampak simple. Jangan. Saya merujuk dalam satu kitab yang dikarang oleh Maulana Zakaria Kandahlawi dalam kitab Fadail Sadaqah, kelebihan sedekah. Satu ketika digambarkan nantilah di akhirat kelak lah. Ada di 10 minit ya. Apabila keputusan telah dapat, orang yang akan masuk neraka dan orang yang akan masuk syurga. Berbaris. Ya, ahli neraka berbaris. Lalulah seorang yang bakal ahli syurga. Ini nak gambar nak cerita dia. Supaya kita ambil pengajaran daripada kisah ini. Lalu seorang yang bakal ahli syurga. Dilihat oleh salah seorang daripada ahli neraka tadi. Nampak. Macam kenal dia ni. Ahli neraka ni kata, macam kenal lah. Itu Puan Halimah. Aku dulu pernah pergi klinik gigi. Dia kata, macam kenal. Contoh kan. Macam kenal. Lalu ahli neraka ni kata tadi dipanggil. Dia pun tergamam lah. Dia kata, kenapa? Kau tak kenal ke aku? Kata ahli neraka. Dia kata, saya tak kenal. Ahli neraka kata apa? Ingat tak waktu di dunia dulu? Dalam hadis tersebut, aku pernah bagi kamu minum segelas air. Kata ahli neraka. Kau ingat tak, aku dulu pernah bagi minum kamu segelas air, kamu minum dan ketika mana kamu berkendak kepada air tersebut, aku sediakan, tunaikan hajat kamu dan kamu minum. Oh ya, ingat. Kata ahli syurga, ingat. Boleh tak, kata ahli neraka, kamu minta kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dia Ar-Rahman, tuan-tuan. Tuhan ni Ar-Rahman, ni sangat penyayang. Sebab itu konsep budaya korporat tu, penyayang tu kenalah sebenarnya dengan sifat ketuhanan. Sangat penyayang. Dan dia Maha Al-Ghani, dia Maha Kaya. Dia nak bagi kita syurga yang dahsyat lah. Tapi syarat kena amal lah. Kalau tak amal tak dapat. Kena buat lah. Ambil lah peluang. Dia kata, boleh tak kamu recommend kepada Tuhan? Bawa lah, tariklah tangan aku, dia kata. Pergi jumpa Tuhan. Macam mana? Allah lah cara dia. Tapi begitulah cerita dia. Boleh tak syurkan kepada Tuhan bahawa aku ni ahli neraka lah kan, pernah buat baik kat kamu waktu kat dunia dulu. Aku ni dululah contoh, pernah buat rawatan pergigian. Ya, kita kata kias kepada tadi. Aku ni dulu pernah merawat gigi kamu. Kamu tu ketika tu sakit sangat. Aku rawat dengan penuh kasih sayang. Aku rawat ni, tapi sebab dosa aku banyak benda yang aku buat, jadi amalan aku jadi kurang. Masuk neraka lah. Lalu ahli syurga kata tak apa. Dia pun tarik tangan orang tadi. Pergilah menghadap Tuhan. Recommend, ya Allah, ketika dunia dulu dia pernah tolong aku susah, aku memerlukan dia. Dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan, dengan amalan dia tadi, aku mohon supaya dia juga dapat masuk syurga bersama aku. Allahu Akbar. Akhirnya dalam hadis tersebut, orang ahli neraka tadi sepatutnya masuk neraka lah. Dengan sebab tadilah diterima amalan dia tadi, akhirnya recommend dia oleh ahli syurga, akhirnya dia dapat masuk syurga.
Jadi kecil ke benda ni. Sebab itu kita ni dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi kata apa? Ini pengajaran untuk kita juga. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal ka'akha ka biwajhin taliq. Atau kama qala Rasulullah. Nabi kata jangan kamu jangan kamu memandang remeh apa-apa amalan. Jangan pandang remeh. Jangan pandang kecil. Walaupun amalan itu kata Nabi antal ka'akha biwajhin, wajah. Walaupun amalan itu berupakan mimik muka, mimik wajah, memberi senyuman kepada orang lain. Senyum ada kaitan dengan muka tak? Tun. Senyum ada kaitan dengan mulut tak? Ada. Sebab itu benda ni bukan kecil. Kita yang bekerja di bidang pendidikan oral cavity ni, Allahu Akbar, sangat besar. Jadi Nabi kata walaupun amalan itu merupakan satu senyuman kepada orang lain, itu komunikasi lah. You senyum dengan orang, you nampak simple, jangan. Nabi kata jangan pandang remeh. Mungkin amalan itu menyebabkan Tuhan redha dengan kita. Kita nak cari redha Tuhan. Dia sebenarnya apa kita buat ni? Pukul 8 sampai pukul pagi sampai pukul 5 petang. Saya balik lambat lah, kenal sebab saya masuk 9 kan. Orang lain semua dah balik, aku tengok seorang tak apalah, kita kerja buat macam ni kan. Tak apa, sebab kita nak cari redha Tuhan. Walaupun amalan itu sesimpel senyum pada orang. Susah ke nak senyum ni? Kalau you sesimpel senyum pun, begitu Nabi sebut, kalau kita mengucapkan kata-kata, kita letak mirror tadi ataupun perut tadi dengan penuh perasaan, dengan penuh kita rasa Allah sedapnya, gelinya, sedap, gelilah kan kita dulu kan. Pesakit puas hati, pesakit seronok, dan mungkin pesakit akan mendoakan, ya Allah, dia siang tadi aku berjumpa dengan seorang doktor yang comel, yang cantik. Baiknya dia. Alangkah kadang-kadang betul. Ya Allah, dengan kebaikan dia, aku mohon supaya engkau berikan kepadanya dimurahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, kan, diberikan ganjaran pahala. Ada orang kita tidak pasti kan, dia mungkin mendoakan sebab kebaikan kita, mungkin sebab dia ada pengalaman di tempat lain yang perawat dia mungkin kasar, betul, perawat dia mungkin kurang ajar, benda berlaku. Perawat itu mungkin tak memahami, tak understanding, tak menjiwai, tak mengemosi, tak semua. Tiba-tiba pergi klinik kulit, subhanallah, ajaibnya doktor tu, dia kata. Ajaibnya jururawat tersebut luar biasa. Betul. Of course mereka akan menghargai. Sebab itulah, ambillah peluang. Panjang nak cerita ni sebenarnya, tapi kesimpulan opportunity lah peluang. Peluang yang ada di depan mata kita, yang peluang itu tidak akan dapat balik bila kita dah mati. Tak. Dalam surah An-Nazi'at Tuhan kata apa? Saya selalu baca ayat ini dalam tazkirah saya. Fa idza jaa at-tammatul kubra. Maka apabila tibanya malapetaka yang besar. Kiamat lah. Salah satu nama kiamat, malapetaka yang besar. Kubra. Yau, pada hari itu, yatazakkarul insan. Masa manusia, Tuan Halimah, manusia ni, kita semua ni esok, yatazakkarul, akan ingat balik masa apa yang kita buat waktu hidup dekat dunia. Masa dia akan ingat balik. Kalau kita alhamdulillah banyak buat baik, dia akan gembira. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu dalam surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashiyah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Takut baca ayat ni. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Dan seterusnya. Tuhan kata, hal ataka, apakah telah datang kepadamu ya Muhammad? Hadithul Ghashiyah, cerita tentang Al-Ghashiyah, salah satu nama kiamat. Wujuhun, Tuhan kata, wajah-wajah hari itu, yauma idzin khashiyah, tertunduk, takut, menggeletar. Amilatun nasidah, dalam kepayahan, dalam susah, dalam sukar. Tasla naran hamiyah, akan dimasukkan ke dalam tempat yang panas,
tusqa min 'ainin aniyah. Mereka itu yang tundukkan kepalanya ketakutan sebab mereka tahu nanti mereka akan diberi minum daripada air yang panas. Tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun, tidaklah mereka akan diberi makan illa min dhari'tun, melainkan daripada pohon-pohon yang berduri. Itu makanan ahli neraka. Benda yang berduri. Laisa lahum ta'amun illa min la yusmin wa la yughni min ju'. Tidaklah makanan pohon berduri tadi, zakum tadi, menggemukkan dan menghilangkan kelaparan. Itu cerita bab ahli neraka. Ayat seterusnya, wujuhu yawma idzin na'imah. Dan wajah-wajah pada hari itu na'imah, dalam keadaan penuh kenikmatan. Berseri-seri, bercahaya-bercahaya, riang gembira. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Mereka diradhi oleh Tuhan. Fi jannatin 'aliyah, di dalam syurga yang ada mata air. Gambaran syurga ni Allahu Akbar. Kalau baca masa tak cukup, lagi berapa minit ya. Allahu Akbar, meleleh dengarnya. Gambaran syurga, bagaimana keadaan bidadari, makanan. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Insan, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Toha dan sebagainya. Bacalah, rujuklah. Masa tak cukup. Jadi sebagai kesimpulannya dalam tempoh yang sesingkat ini, maknanya sekarang ni, jadikanlah semua yang ada di depan mata kita ni, dalam hubungan kita berkomunikasi dengan insan, manusia. Sebab Tuhan sebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas. Tuhan kata, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu dari kalangan laki-laki dan wanita, zakarin aw untha. Wa ja'alnakum syu'uba. Tuhan kata, dan aku menjadikan, dan kami ini Allah menjadikan manusia itu berbeza-beza. Suku, bangsa, warna kulit, dialek. Betul tak? Orang kata apa? Keturunan, berbeza-beza. Wa qabaila lita'arafu. Apa tujuan? Untuk kamu saling mengenal di antara satu sama lain. Itu tujuan. Dan bukanlah orang Melayu lebih mulia daripada orang Cina, atau orang Cina lebih mulia daripada orang India, orang putih lebih mulia daripada orang kulit hitam. Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Tuhan, orang yang paling mulia di sisi aku siapa? Orang yang mana dalam hati dia ada rasa takut dengan Tuhan. Itu saja. Bila kita ada rasa banyak takut dengan Tuhan, of course kita akan buat apa yang Tuhan suruh. Betul tak? Dan kita akan tinggalkan apa yang Tuhan larang. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan suka, ini salah satunya. Ahsan. Dalam surah An-Nisa, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu berbuat ihsan, buat baik. Ikut prioriti. Ini yang Tuhan memang suruh. Wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba, kaum kerabat. Buat baik. Tak kira dia siapa. Mungkin ada sahabat-sahabat saya daripada kalangan Chinese, macam Bain Oil, tapi dia Muslim, dia masuk Islam. Dia tetap buat baik hubungan dengan mak dia. Saya selalu berhubung dengan Ben Oil, Brother John Salibaraj, kawan-kawannya. Tapi tetap baik. Wal yatama, buat baik, buat ihsan kepada anak yatim. Wal masakin, pada orang miskin. Kadang-kadang pesakit yang datang tu bukan orang miskin. Kita buat baik, termasuklah tu. Wal jarizil qurba, buat baik dengan jiran. Komunikasilah ihsan dengan jiran yang dekat. Wal jaril junub, dan jiran yang jauh. Wasahibi bil jam'. Ni Tuhan suruh buat ihsan kepada siapa? Wasahib. Sahib maksud apa sahib? Sahabat-sahabat, kawan-kawan, rakan sekerja Tun. Kawan-kawan sekerja. Sesama kita, dengan Dr. Izana, dengan Dr. Afiza, dengan Matron, dengan Dr. Aaron, semua kawan-kawan. Dr. Venga, Dr. Wong, Dr. siapa lagi? Zul, apa lagi? Siapa lagi? Dr. Ayu, Dr. Fadil, contohlah. Kena buat baik. Wasahib, ini siapa punya perintah? Tuhan. Bukan saya. Tuhan.
sehinggalah seterusnya ayat. Maknanya di sini Tuhan, pada sisi Tuhan, siapakah orang yang paling mulia? Orang yang dalam hati dia ada perasaan ketuhanan, takut dengan Tuhan, sehingga hidup dia dipandu oleh Tuhan nak buat apa yang Tuhan suruh dan tinggalkan apa yang larang. Sebab last seksaan tu memang nikmat yang Tuhan beri pada orang yang dapat masuk syurga memang tak boleh lah. Memang kalau tuan-tuan kaji Quran memang meleleh Last dalam surah Yasin saya share. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Tuhan gambarkan pada hari itu, esok di hari kiamat, bila dah masuk syurga, Tuhan kata sesungguhnya ahli syurga pada hari itu mereka sentiasa sibuk menikmati nikmat Tuhan. Dalam keadaan mereka tak ada rasa letih. La yamassuha fiha nasabun wa min hayakhruj. Dan dalam keadaan mereka tak disentuh oleh rasa letih. Tak ada rasa lesu. Sedangkan ahli neraka yang masuk neraka, Allahu Akbar. Last, ini betul-betul lah. Share lah. Tuhan kata apa? Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuh yashfil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Gambaran. Bila kita imbang, kita kena dengar ayat syurga pun kena dengar, jadi semangat nak buat baik. Ayat neraka pun kita kena dengar, kita kena kaji supaya kita takut nak buat jahat. Gambaran keadaan orang masuk neraka, dia dahaga sangat. Panas, dahaga. Minta air. Wa yastaghithu, minta air. Yughathu bima, lalu malaikat datang bawa air. Ahli neraka bila nampak malaikat datang bawa air, mereka pun mendongakkan kepala. Dahaga sangat. Buka mulut, ditongganglah air. Wa yastaghithu yughathu bima in kalmuh, yang ditonggang itu bukan air sirap. Tu bukan air fresh orange, bukan air sasi, air apa? Cairan tembaga yang panas, yang kuning itu, itulah minuman ahli neraka, sehingga kalmuh wasfil wujuh, hancur muka dia. Masalah sekarang ni bila dah hancur jadi balik, seksa, dahaga, minta tuang, Allahu Akbar. Tamu. Nak tak masuk neraka? Tuan, tak nak kan? Jadi sebaliknya lah, kita carilah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang Tuhan suka, yang insya-Allah dengan sebab tu kita akan dapat masuk syurga Allah SWT. Boleh? Tadilah buat sebagai ringkas dia, buat amalan yang Tuhan suka. Salah satunya apa tadi? Menggembirakan seseorang lain. Okey, yang kedua apa tadi? Menghilangkan kesulitan ataupun kesukaran yang dihadapi orang lain. Of course, pesakit, ad-dhaifah, itu peluang pada kita untuk kita sentiasa buat baik pada mereka. Jadi wallahu alam, masa dah cukup, saya buat ada kerja lagi saya nak uruskan, nak pergi ke Langkawi ni. Terima kasih kepada yang sudi mendengar, sedikit perkongsian dia. Saya lebih pada share lah. Saya pun still learn, belajar, sebelum mengkaji apa yang saya nak mampu sharekan pada hari ini. Banyak kalau nak cerita lah sebenarnya. Moga-moga bermanfaat bagi saya. Terima kasih kepada Dr. Fiza sebenarnya bagi peluang pada saya. Ini peluang lah, saya peluang walaupun kita memang betul-betul last minute. Sepatutnya hari Khamis lepas kan. Tapi tak apa, berminat menunaikan hajat. Dr. Fiza insya-Allah moga-moga bermanfaat kepada itu semua. Buatlah yang terbaik untuk pesakit yang datang ke klinik kita, kerana mereka sebenarnya adalah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita insya-Allah dengan sebab tu moga-moga kita akan mendapat pahala dan akan masuk syurga Allah SWT. Qul qawli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.